Yang Tuhanku, lindungi hamba-Mu dari segala azab-Mu. Ya Tuhanku, bimbinglah hamba-Mu dari segala berat ujian-Mu. Ya Tuhanku, bantulah mereka wiranegara yang berkorban nyawa demi negara, bangsa dan agama. Mereka rela berkorban nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah mereka, wira-wira negara yang menggadaikan nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah mereka dari masa ke masa sedang bertarung nyawa. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kami tak mampu dengan azab siksa-Mu. Ampunilah aku, ya Tuhanku, lindungi hamba-Mu dari segala azab-Mu. Ya Tuhanku. Assalamualaikum dan selamat malam kepada anda semua penonton setia Sembang Sahur edisi 2020. Dan Alhamdulillah kita dah pun masuk hari kelima berpuasa. Dan hari ini adalah hari pertama kita bersiaran dalam Sembang Sahur edisi 2020. Dan saya ditemani oleh dua orang rakan tugas saya pada malam ini. Saya Zack American. Alhamdulillah baik. Kita ada Dai Aiman juga. Saya Dai Aiman. Mungkin penonton kita pun baru lepas tarawih tadi. Ya, betul. Makan perut pun dah kenyang. Sudah tarawih, witir dan sebagainya. Jadi, terima kasih juga kepada anda kerana masih lagi setia bersama dengan kami. Sembang Sahur inilah yang sentiasa dinanti-nantikan. Terutama sekali apabila di bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan je Sembang Sahur mesti ada. Jadi hari ini macam-macam kita akan kongsikan kepada anda. Kalau anda ada apa-apa info yang ingin dikongsikan bersama dengan kami, boleh. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami Sembang Sahur TV3. Dan kita hidangkan perkara-perkara yang bermanfaat saja pada hari ini. Selepas kita tarawih, kita bertadarus dan pada malam ini kita akan berikan ilmu yang bermanfaat. Orang kata ini bukan sembang kosong, ini adalah sembang yang berikan pendedahan ilmiah dan juga panduan kepada anda sepanjang bulan Ramadan ini. Orang kata sebab bulan Ramadan ini adalah bulan yang cukup istimewa di mana kita boleh melipat gandakan amalan puasa kita. Ya, betul. Tapi jangan lupa juga kepada anda yang mungkin tertanya-tanya siapa tadi yang menghiburkan kita tadi. Betul. Kita ada band yang akan sentiasa memeriahkan lagi set kita. Kita ada plan B tadi. Plan B okey nanti jangan risau, kita akan tanya kalau tak ada plan B, plan A apa? Plan C apa? Puasa okey? Alhamdulillah. Tadi makan berbuka makan apa tadi? Nasi tomato. Alamak, nasi tomato Kalau nasi tomato esok makan apa? Nasi kerabu. Tengoklah kalau tak tomato timun pula. Aduh, baik. Kita akan terus bersama dengan plan B sampailah ke akhir siaran kita nanti. Sebenarnya kan Zack dan Aiman, kita sebenarnya ada topik yang cukup istimewa untuk kita bincangkan pada hari ini. Begitu dekat dengan diri kita kerana kita menghadapi pandemik 19 yang COVID-19 yang cukup memberikan kesan kepada kita semua. Seperti kita semua tahu juga, Ramadan kali ini Ramadan yang lain sedikit. Kerana apa? Ini adalah Ramadan yang di mana kita kena mengikut perintah Kawalan Pergerakan
melaksanakan arahan kerajaan untuk untuk keselamatan kita sendiri juga dan Ramadan kali ini. Ramadan yang sangat memberikan impak yang luar biasa yang lain untuk kita sebenarnya. Kata dalam kehidupan normal baharu ni, saya kira ramai yang terkesan, ramai yang hilang punca pendapatan, ramai yang hilang pekerjaan dan juga ramai yang terganggu emosinya. Jadi dari sinilah kita ni Cik Wah sebagai insan yang boleh membantu insan di luar sana memberikan sokongan dan panduan kepada mereka yang terkesan. Dan hari ini kita akan bercakap tentang isu ataupun topik iaitu tanggungjawab sosial menghadapi wabak besar. Mungkin Aiman boleh ceritakan sedikit sebagai mukadimah kita pada malam ni. Alhamdulillah, ini biar kesempatan yang kita dapat untuk kita belajar sesuatu, Zack. Ingat kan kalau kita biasa semayang Jumaat, kita akan standby dalam poket ni paling kurang RM1. Betul. Ya, letak RM1, Allah. Tiba-tiba buka je dompet, tengok alamak, semua duit 50. Tadi baru keluar duit. Kita pun alamak. Serba salah rasa nak masuk dalam tabung. Kenapa kita rasa alamak besarnya. Tapi bila mana kita pergi ke rumah orang yang memerlukan ni, kita bawa keluar RM50, kita pula rasa malu. Tengok dengan tak ada tikanya, tak ada TV dan sebagainya. Jadi RM50 ni baru kita rasa kecil. Ini yang Nabi ajar. Bila mana kita nak memberi itu, sebaiknya beri direct kepada orang yang memerlukan. Kepada orang yang bertanggungjawab. Oleh sebab itu, kita ada juga buat program untuk berikan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan. Di mana tu, Aiman? Kita ada di Bukit Badung, Bestari Jaya. Jadi ini di antara yang kita lakukan. Kita ada sebuah sekolah tahfiz dan di bahagian hadapan kita ada Halal Mat, yang mana ini kerjasama dengan pihak masjid yang kita lakukan bersama juga dengan para dai. Kita buat live IG setiap malam dan kita collect sumbangan dan ini kita agihkan kepada asnaf-asnaf yang diberikan oleh nazir masjid itu sendiri. Dan ni bersama dengan kita ni ada nazir masjid dan sebagainya dan kita serahkan kepada orang yang memerlukan. Bukan setakat orang yang asnaf je, tapi orang yang kesempitan, kadang-kadang berniaga dan sebagainya. Faham. Baik, Aiman, kita suka bila kita sebut pasal bantuan dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita tahu tidak semua orang itu senasib. Jadi macam mana kalau kita nak orang tu tak berduit. Bantuan macam mana yang dia nak bagi? Ini kalau orang tu tak berduit ni, ini yang Nabi SAW ajarkan kepada kita. Sebab sedekah ni bukan semata-mata duit saja. Tapi sedekah ini banyak perkara yang disebutkan dalam hadis panjang. Salah satu yang boleh kita kongsikan adalah amal-amal baik itu juga adalah merupakan sedekah. Sebagai contoh sebagai contoh kita berdoa, kita beri kata-kata positif, kita berikan sokongan moral kepada mereka, ini juga merupakan satu sedekah. Dan kita tahu bila mana kita beri sedekah ini, Allah berikan ganjaran yang cukup besar pada kita. Yang mana kita dapat sihat hari ini ni, Zack. Ini semua rezeki pada Allah. Alhamdulillah. Baik. Jadi seperti biasa di Sembang Sahur ni, selain pada info yang kita akan kongsikan dengan anda, kita juga ada tetamu yang istimewa sudah ada dalam talian sekarang. Bersama dengan kita ada Dr. Alif Adlan Muhammad Tabib, merupakan seorang pakar perubatan klinikal penyakit berjangkit di Hospital Sungai Buloh. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zack. Ya, Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sihat hari ini ya, Alhamdulillah. Baiklah, Doktor, saya dikabarkan Doktor berada di Hospital Sungai Buloh dan sedang bertugas bersama dengan barisan frontliners yang lain. Ya, betul. Okey. Baiklah, mungkin doktor sekarang ni bertugas di ward pesakit COVID-19 kan. Jadi bagaimana agaknya cabaran dan dugaan, bukan senang saya kira untuk berhadapan dengan situasi ini di bulan Ramadan pula tu. Betul. Seperti bulan-bulan yang lain yang bukan bulan puasa, cabaran kali ini berbezalah. Di mana tugasan yang untuk berdepan dengan pesakit-pesakit COVID ni haruslah dijalankan seperti biasa. Ramai orang akan bertanya macam mana makan, macam mana nak buka puasa, macam mana sahur. Kita ada waktu-waktu dan juga tata cara yang tertentu untuk kita berbuka dan juga kita untuk kita bersahur. Di hospital juga kita amalkan social distancing, di mana sewaktu berada di pantry ataupun di bilik untuk makan, kita mengamalkan penjarakan sosial. Itu yang berbezalah jadi cuba bayangkan kalau kita berbuka ramai-ramai kan, tapi kita ada ruang lain untuk kita berbuka supaya kita mengamalkan penjarakan sosial seperti biasa. Dari segi bekerja pula, waktu bekerja seperti biasa, kita mengikut shift agar tidak ada keletihan yang melampau, supaya kita tidak lesu dan kita boleh fokus. Jadi kita sentiasa memastikan sahur tu
berjalan seperti biasa. Ada juga yang bertanya, adakah berbeza ke cara kita mengendalikan pesakit COVID dulu dengan sekarang? Tak banyak beza, ya. Cuma yang kita amalkan sentiasa ialah mengamalkan hygiene lah. Maksudnya, dan kita mengamalkan protokol kita untuk berdepan dengan pesakit-pesakit COVID. Di antaranya ialah memakai pakaian PPE. Berbanding dengan pesakit-pesakit yang bukan COVID, di mana kita tidak diperlukan untuk memakai PPE. PPE ini atau nama lainnya pakaian perlindungan kendiri. PPE, Personal Protective Equipment. Itu salah satu daripada perisai kita lah. Maksudnya kita punya pemakaian sewaktu kita nak merawat pesakit. Orang kata bila kita nak berperang ni, kita kena ada kelengkapan perisainya juga. Betul. Ya? Betul. Doktor, saya tengok di wajah doktor tu siap boleh tersenyum lagi. Nampak ketenangan yang ada pada jiwa doktor tu. Tapi Zack, kita tengok di kaca TV ada kawan-kawan kita yang sampai terbaring. Kepenatan di situ. Jadi siapa yang memain peranan untuk menenangkan mereka ni, doktor? Adakah doktor sendiri yang menenangkan nurse supaya lebih tenang dan sebagainya, ataupun ada seseorang yang memberikan semangat, motivasi kepada mereka? Okey. Memang saya tidak dapat sangkal bahawa setiap seorang itu mungkin boleh atau cenderung mungkin boleh mengalami keletihan dari segi mental dan juga fizikal lah. Itu memang tidak dapat disangkal lah. Tapi cara kita membawa diri, cara kita menghadapi semua itu adalah dengan mendapat sokongan yang secara menyeluruh daripada pihak hospital maupun daripada pihak atasan. Kerana bagi saya, ini di Hospital Sungai Buloh ni kita dianggap sebagai satu family, di mana kita bekerjasama itu sangat-sangat penting. Jadi dari segi bekerja pun kita tak haruslah berkira dan sebagainya. Baik, Dr. Alif, okey. Keluarga, saya suka perkataan keluarga tu. Jadi saya nak tanya sedikit apa pendapat Dr. Alif apabila kita tahu sekarang ni ramai frontliners yang kena dengan COVID-19 ini, positif COVID-19. Ada yang gugur juga, masya-Allah. Apa perasaan Dr. Alif sendiri, mungkin boleh kongsikan secara peribadinya, rasa bimbang dan sebagainya, pergi kerja tu rasa risau balik dengan anak-anak, macam mana peribadi, secara peribadinya Dr. Alif? Okey. Pada mulanya, pada peringkat awal bila kita mula buat kerja ni, kita tak dapat nak nafikan bahawa perasaan takut tu memang ada. Walaupun kita nampak berani, tapi jauh di sudut hati memang akan ada rasa takut, kerana kita sebagai frontliner ada risiko untuk berjangkit daripada pesakit-pesakit yang kita rawat. Ya. Tapi sekiranya kita mengamalkan tata cara ataupun mengikut garis panduan yang telah diberikan, maksudnya dari segi PPE, sekiranya tiada pecahan, maksudnya kalau tiada breach dari segi PPE itu, maksudnya kalau kita pakai betul-betul PPE itu, insya-Allah kita terlindung daripada dijangkiti. Insya-Allah. Itu satu. Dan yang kedua, dia mengamalkan cara-cara tu, ya. Betul. Tata cara tu dan garis panduan tu haruslah diikuti. Sebab sebelum kita pakai tu pun kita ada training. Semua kena ada training sebelum kita memakai baju itu. Baik, Doktor. Okey, Doktor, terima kasih di atas perkongsian itu. Kami di Sembang Sahur ini mendoakan yang terbaik untuk seluruh frontliners, barisan hero kita yang sama-sama menangani pandemik COVID-19 ini. Kita mesti berjuang dan kita mesti menang. Ya, Kita betul. tak tahulah kalau mereka ni tumbang, apa jadi pada kita, kan? Betul. Apa-apa pun sampaikan salam kami kepada tim semua dekat Hospital Sungai Buloh tu, boleh ya, Doktor, ya? Okey, selamat bersahur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkongsian daripada orang hadapan tu sendiri. Dr. Alif dan sebagainya. Okey, banyak lagi kita akan kongsikan, di antaranya kita akan berkongsi tentang satu sisipan tentang lawatan Menteri Kesihatan kita, Datuk Seri Adam Baba, ke Hospital Kajang bersama dengan kru Sembang Sahur. Wah, apa dia buat kat sana, kan? Betul. Hospital Kajang, Selangor menghargai jasa dan bakti petugas-petugas hospital yang bekerja keras ketika saat getir ini
Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. Adam Baba melakukan lawatan ke sini pada 24 April lalu yang disambut oleh pengarah hospital Dr. Abdul Ghani Abdul Jalil. Hospital Kajang antara salah satu stesen kuarantin seperti yang diwartakan oleh kerajaan pada 27 Mac yang lalu. Prihatin dengan keadaan semasa, Datuk Seri Dr. Adam Baba turut meluangkan masa untuk bertanyakan kondisi ke semua petugas-petugas hospital yang merupakan barisan hadapan utama dalam berdepani COVID-19. Ya, saya lihat frontliners begitu bersemangat untuk menjalankan tugas kerana ini merupakan satu ibadah dan juga satu tanggungjawab yang besar kerana dunia dengan kes pandemik COVID-19 ini bukan sahaja di negara kita tetapi di negara-negara lain dalam dunia, dan kita melihat bahawa apa yang dilakukan pada hari ini sebenarnya ialah untuk membantu supaya kita dapat memberikan perkhidmatan supaya kadar sembuh daripada sakit COVID itu dapat kita tingkatkan dan mereka yang dirawat dapat diberikan rawatan yang terbaik. Pada kali ini saya lihat frontliners semuanya mempunyai semangat yang tinggi serta iltizam untuk memastikan bahawa kita berjaya mengharungi cabaran mendepani COVID-19. Bagi meraihkan semangat juang mereka, beliau menyerahkan sumbangan 200 bungkusan makanan, kurma, muffin dan air mineral kepada petugas-petugas Hospital Kajang sepanjang awal Ramadan pada tahun ini. Itu dia usaha dan pengorbanan barisan hadapan kita ini tiada galang gantinya kan. Betul. Itulah mereka cuba untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Jadi kita lihat inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sedekah yang terbaik ni adalah sedekah benda yang paling kita sayang. Tapi kita nak tengok selepas ini ada tetamu kita ni dia mengorbankan barang yang dia sayang untuk berikan kepada orang ramai. Jadi siapa Zack? Kita tunggu dulu. Terus stay bersama dengan kami. Kembali selepas ini. Kita rehat dulu. Sembang Sahur. Sembang Sahur TV3 di bulan Ramadan. Sembang Sahur TV3. Syukur selalu. Ramadan, Sembang Sahur TV3. Syukur selalu. Ya, anda kembali lagi dalam Sembang Sahur dan kali ini anda bersama saya dan Aiman saja sebab kita tak tahu mana perginya Zack tu lari ke mana tah kan. Lepas ni kita nak dengar apa yang dia nak cerita dekat sana. Betul, tapi kan sebelum tu Aiman, kita nak sentuh sedikit tentang apa yang Aiman kabarkan sebentar lagi tadi, iaitu betapa pentingnya sedekah itu. Maklumlah bila kita nak sedekah kan kadang-kadang buat benda yang baik pun salah, buat benda jahat lagilah salah kan. Tapi bila bagaimana sedekah itu memberikan gambaran yang positif kepada mereka di luar sana. Ada seorang makcik ni dikongsikan kat saya kan, dia kena kanser. Kemudian apa yang dia buat adalah dia memperbanyakkan sedekah. Dan tak lama kemudian kanser dia boleh sembuh. Oleh sebab itulah kita nak sarankan, kita tak jumpa apa dia vaksin yang terbaik untuk COVID-19 ni, dan kita boleh sarankan untuk memperbanyakkan sedekah. Kenapa? Nabi sebut kepada kita adalah sedekah tidak akan mendahului bala. Betul. Oleh sebab itu ini dia antara ubat yang boleh menjadi penawar kepada penyakit kita sekarang ni. Dan orang kata dengan sedekah juga tidak menyebabkan anda miskin. Jadi perbanyakkanlah sedekah itu, the more you give, the more you get. Cakap orang putih pula. Okey, tak apalah. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan, tapi sebelum itu kita nak kongsikan sedikit. Ini berita gembira kepada pelajar-pelajar IPT semalam ya. Kerajaan telah pun memberikan kelonggaran, membenarkan pelajar-pelajar IPT untuk pulang ke kampung halaman. Tetapi sampai 3-4 beg tu bawa tu. Allahu Akbar. Tapi ada syarat-syaratnya. Cuma mereka yang pulang ke kampung halaman yang kawasan zon hijau sahaja. Dan mereka boleh pulang dari pukul 9 malam hingga 9 pagi. Maknanya mak ayah yang masih menunggu tu sabar je lah ya. Sabar. Jadi yang zon merah tu
sabarlah dulu, Dek. Tunggulah dulu belajar rajin-rajin dulu ya. Okey, baiklah. Kita nak kongsikan dengan anda satu bikisan tentang mahasiswa yang masih lagi terkandas di universiti bersama dengan wartawan kami Fai. Saksikan. Semenjak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu, pelajar universiti antara yang terkesan tidak dibenarkan pulang ke kampung halaman. Kolej Kediaman Tun Hussein On, KTHO Universiti Kebangsaan Malaysia. Sudah lebih sebulan 80 pelajar terkandas di sini setelah arahan kerajaan menasihatkan untuk menutup semua sesi pembelajaran buat sementara waktu sehingga diberitahu kelak. Nakkah bertanya siapa diri ini? Mula-mula tengok YouTube, lepas tu belajar pelaburan. Sekarang ni kan tengok online je, lepas tu buat video, saya buat editing sikit dekat YouTube. Memang PKP ni satu tempoh untuk kita, bukan satu benda untuk kita tak tahu nak buat apa, tapi satu tempoh untuk kita improve and upgrade diri kita. Tidak lumaknya mudah lupa, mudahnya kita lupa mana datangnya agama. Bagi pelajar jurusan Sains Politik Nurhanani Damirah, walaupun mereka tidak dapat pulang ke kampung, sesi pembelajaran tetap diteruskan. Dengan bantuan teknologi masa kini, pelajar tidak perlu khawatir kerana sesi pembelajaran boleh dilakukan secara dalam talian. So far dalam tempoh PKP ni banyak sebenarnya perkara-perkara yang saya buat, especially assignment sebab saya student final year. Kita akan mula dengan kelas online. Jadi benda ni sebenarnya dia adalah satu fasa baru pada semua pelajar universiti lah, baik yang ada di rumah ataupun yang di sini. Apa yang penting kena ada capaian internet yang laju. Itu yang penting lah. Pihak universiti khususnya Hal Ehwal Pelajar HEP UKM amat prihatin dan mengambil berat dengan kebajikan para pelajar. Pelbagai usaha dilakukan bagi menjamin semua keperluan pelajar dijaga. Pusat Perubahan Pelajar ada salah satu daripada Hal Ehwal Pelajar di mana mereka telah mewujudkan satu jawatankuasa untuk membuat agihan makanan kepada semua pelajar. Kita ada 1,426 orang pelajar di dalam kampus yang terlibat dengan PKP dan makanan disediakan pada waktu pagi, petang, tengah hari dan malam pada setiap hari. Manakala makanan kering diagihkan juga beberapa kali dalam seminggu. Dan pelajar juga yang memerlukan keperluan, mereka boleh berhubung dengan pihak Hal Ehwal Pelajar untuk mendapatkan keperluan mereka. Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan pelajar universiti yang terkandas boleh pulang ke kampung masing-masing secara berperingkat. Namun ada segelintir yang memilih untuk terus kekal di asrama memandangkan kelas dalam talian memerlukan internet yang stabil. Itulah dia sedikit rangkuman tentang kehidupan adik-adik kita yang tak dapat balik pulang kampung ke halaman dan masih lagi terkandas. Tapi diorang ni tak perlu risau. Semua wifi semua ada. Tak macam zaman Kak Teh dulu, apa pun tak ada adik. Tapi bersyukurlah ya dengan kemudahan yang disediakan oleh IPT masing-masing. Setiap studio pun ada dalam bilik tu. Betul. Tapi kan saya rasa zaman Zack kita ni dulu mana? Zack. Saya rasa dia terkandas kat mana-mana ni. Tak ada terkandasnya tidak. Saya kat sini. Masih lagi kat sini tapi kita level-level hero Malaya. Aiman. Baik, masih lagi dalam topik kita tanggungjawab sosial menghadapi wabak besar COVID-19 ni kan. Kita semua tahu apabila tanggungjawab sosial je orang teringat sedekah dan sebagainya. Betul. Macam Farin Ahmad sendiri. Apakah pendapat awak sendiri? Kita biasa panggil abang. Boleh. Pendapat Farin. Tanggungjawab sosial. Abang Farin, bila tanggungjawab sosial apa yang pertama terkeluar dekat kepala Abang Farin sekarang? Tanggungjawab sosial ni kira yang dah kita bincangkan daripada awal tadi, dia merangkumi keseluruhan perkara ataupun apa aktiviti yang kita buat asalkan ia menyumbang kembali kepada seseorang ataupun masyarakat yang membawa faedah kepada satu keadaan itu. Jadi kalau kita dah bincangkan pasal sedekah, kita dah bincangkan pasal doa, kita dah bincangkan juga sebagai tak semestinya wang ringgit tetapi amal bakti kita maupun ingatan kita tu, itu saya anggap sebagai salah satu cara merupakan tanggungjawab sosial
kita kepada orang lain. Tetapi akhirnya dia berbalik kepada satu perkara, betul tak Aiman? Dia keikhlasan sebenarnya. Tegur kat Aiman tu. Tapi kita nak tahu Bermakna juga Zaid, keikhlasan. Apa-apa yang kita buat kena ikhlas. Itulah yang menjadi, mungkin saya percaya keikhlasan tu terpancar. Kalau kita buat tak ikhlas, lambat laun dia akan nampak canggung juga sebenarnya. Betul. Tanggungjawab sosial macam Zaid pula secara peribadi. Zaid rasa tanggungjawab kita adalah untuk tidak menyebarkan berita palsu. Itu juga merupakan tanggungjawab. Betul tak? Macam Aiman sendiri kan, mungkin ada benda yang selain daripada sedekah dan sebagainya. Apa lagi yang orang kadang-kadang terlepas pandang bila melibatkan tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial ni di antara salah satu daripada yang disebutkan sedekah itu adalah berkata baik. Kita terap. Berkata baik. Sedar tak sedar, info yang kita dapat itu kita sebarkan berita palsu. Betul. Dan orang terkesan dengan berita palsu itu dan kita dapat saham sama. Tapi saya ada soalan sebenarnya. Saya nak tanya, mungkin Fahrin ada sesuatu kebajikan yang dibuat walaupun duduk di rumah. Betul. Betul sebab Selain main dengan anak dia. Saya selalu tengok dalam IG dia main dengan anak, sekejap ke kambing, sekejap ke unta. Itu kebajikan saya kepada anak saya. Okey, dalam tempoh PKP mungkin agaknya cara kita untuk berkongsi dan sebagainya mungkin agak terhad, tetapi bila di rumah tu ada banyak cara lain yang boleh juga kita lakukan. Ini antaranya seperti mana kita saksikan adalah barang-barang kesayangan saya ataupun barang-barang tak pernah dipakai pun. Bukan apa, bila tempoh PKP ni sempat kemas rumah, jumpa banyak barang-barang baru yang masih cantik. Sayang memang sayang, tapi saya kata mungkin cara kreatif saya ialah kalau kita dapat jual, dan seperti mana yang disaksikan, ini yang saya lakukan ialah di mana barangan ini hasil jualan ataupun lelongan tersebut saya sumbangkan kepada tabung kebajikan COVID-19 ataupun COVID-19 ni. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya boleh buat, dan tempoh hari pun alhamdulillah saya sempat dijemput oleh salah satu NGO untuk melawat atau menghantar minuman petang. Ada harimau. Macam real kan dekat TV, macam real kan? Itu saya sarapan dengan harimau tu. Okey. Bersambung cerita tadi, saya sempat diajak oleh salah sebuah NGO untuk melawat frontliners ataupun berkongsi minuman petang bersama dengan frontliners. Alhamdulillah itu antara salah satu cara saya dapat menggembirakan ataupun tanggungjawab sosial saya kepada masyarakat. Dan ini disebut oleh Nabi SAW bahawa nak bagi tu bagi yang terbaik. Jangan bagi yang sisa je. Kalau lebih bagus yang laptop tadi tu bagikan kat kita orang jual lagi, berkat ni besar. Trade-in boleh trade-in. Nak tanya dengan Fahrin dengan jiran tetangga semua baik, ada semua dekat, duduk dekat. Alhamdulillah semua okey, semua bagus. Sebab kita kadang-kadang tak sedar bahawa kadang-kadang tanggungjawab sosial ni bukan saja dari segi wang ringgit, dari segi emosi dan sebagainya, tetapi juga dengan jiran tetangga di sekeliling kita. Nak tanya Fahrin sendirilah di bulan Ramadan ni, ada tak agaknya bersedekah dengan jiran tetangga, buatkan mi laksa ke, buatkan bihun tom yam ke, sedekah kepada jiran seawal tetangga? Siang tadi belum lagi. Jujur je ni, jujur je. Tapi insya-Allah mungkin itu adalah salah satu cara bila tempoh PKP ni. Kadang-kadang bila kita duduk dalam satu kawasan kondominium atau kawasan perumahan, mungkin inilah masanya bila masing-masing berada di rumah, masing-masing boleh berkenalan-kenalan, masing-masing boleh merapatkan silaturahim. Itu antara salah satu yang cukup sinonim di bulan puasa ni, berkongsi mungkin makanan berbuka dan juga moreh mungkin. Jadi insya-Allah kalau ada lebih tu. Tapi hari tu saya ingat saya ada bagi guard kat rumah saya nasi ayam. Tapi yang ni nak kena kongsi dengan kita ni. Jus ni. Astagfirullahalazim. Ini pun ada juga. Itulah patutnya waktu berbuka tadi kita kena minta lah. Ni kita tengah moreh ni, patutnya ada atas meja. Ini sebenarnya salah satu daripada orang kata minuman harian saya lah. Sayur kadang-kadang malam nak masak, sayur-sayur mentah tu campur dan kemudian minum aja. Saya salah satu rutin harian permakanan saya ialah kalau tak ada sayur, tak ada buah, tak ada serat tu rasa tak lengkap. Jadi nak cepat makan banyak tu, blendkan aja semua, minum teguk je. Mentang-mentang dah tak boleh pergi gym bulan puasa ni dan masa PKP pula tu. Betul. Handal dia minum jus orange. Tapi teh ni sembang sahur ni kan? Betul, ni sembang sahur. Ada teh mana kopinya ni? Amboi, dia kenakan kita pula. Okey dah. Udah. Baiklah, kita akan berehat dulu sebab Abang Fahri Ahmad dah minta kopi ni. Kita kembali selepas sini sembang sahur. Apa lagi? Sembang sahur TV3 di bulan Ramadan. Sembang sahur TV3, syukur selalu. Sembang sahur TV3 di
Di bulan Ramadan Sembang Sahur TV3 Syukur selalu. Okey, kembali segar bersama Sembang Sahur. Kepada anda yang mungkin tadi bancuh kopi dan minum kopi, minum teh semua, kembali menyaksikan dan juga menonton Sembang Sahur. Kita ambil bau pun jadilah. Oh, ya, itu dia. Okey. Lega. Lega saya kat sini. Abang Farin dah sedap minum kopi. Lega. Kalau dia minta, tak dapat-dapat habislah. Okey. Terus kita punya perbincangan. Tanggungjawab sosial menghadapi wabak besar ni. Kita dah kongsikan macam-macam. Ada juga anda pun mungkin dekat rumah tu ada pendapat masing-masing. Kita faham. Teruskan kongsi bersama dengan kami di Sembang Sahur TV3. Kita sekarang ni, Abang Farin. Ya. Selain daripada, kita nak tanya sikit lah. Mungkin lari sedikit. Tetapi Abang Farin sendiri secara peribadi, hikmah COVID-19 ni, untuk Farin Ahmad, apa yang boleh kongsikan? Saya tengok sebenarnya terlalu banyak. Saya sempat tadi tengok ada adik tu kata inilah masa kita untuk upgrade dan sebagainya. Memang benar, kalau kita pandai memanfaatkan masa kita yang kita tidak pernah ada sebelum ini, insya-Allah ini masa terbaik untuk macam saya. Kalau saya di rumah tu sebelum ni kita bukan celik IT sangat, IT savvy sangat. Tapi bila dah macam ni kita terpaksa kita belajar satu peningkatan diri yang baik, dan selain daripada itu juga yang paling jelas, yang paling nyata ialah apabila kita dapat bersama dengan keluarga. Ini jujur je. Isteri saya pertama kali cakap dengan saya, alhamdulillah ada PKP ni. Dia kata apasal tahu? Dia kata sepanjang saya kahwin dengan you nak dekat 5 tahun ni, dia kata apa tahu? Tak pernah you 24 jam ada dekat rumah. Kita pernah terfikir betul ke? Tapi macam ala-ala betul juga. Kita sentiasa sibuk kalau bekerja, kita pergi syuting dan sebagainya, kadang 12-14 jam sehari. Kalau ada off pun memang kadang-kadang sejam pergi gym kejap lagi. So itu antara hikmah-hikmah yang saya nampak lah. Betul. Jadi saya kira kita bila ditimpa musibah, sebenarnya tak kira apa pun, tapi perkara yang paling utama kita kena cari ialah kita sentiasa kena cari hikmahnya. Setiap musibah ada hikmah dia. Kita kena cari. Sebab pasal tu saya teringat disebutkan bahawa setiap musibah yang menimpa kita tu ada hadiah Allah nak bagi di belakang. Satu kelebihan. Besar dah. Okey, baiklah, nak tanyalah berkenaan dengan tanggungjawab sosial, sedekah dan sebagainya kan. Bila kita nak bersedekah, kadang-kadang orang kata kita menunjuk. Bila kita tak bersedekah, dikritik pula, kedekut katanya kan. Tapi bagaimana ya kita nak bersedekah dalam keadaan yang zuhud dan pada masa yang sama kita terkeluar daripada fitnah dan juga mematuhi peraturan PKP. Nak sedekah-sedekah, baginya adik duduk di kajang. Tapi tak boleh melanggar betul peraturan. Jadi bagaimana tu cara tu? Jadi poin nombor 1 tadi Farin dah sebut dah, ikhlas. Tu first kena ikhlas. Dia ada 2. Yang pertama sekali kita melakukan kebaikan sembunyi. Itu okey. Jangan nampak dekat tangan kiri. Jangan nampak. Yang kedua, kita menunjuk kepada orang. Tunjuk tak apa, jangan menunjuk-nunjuk. Tapi kalau tak menunjuk ni susah juga. Kita masuk ke surau, tengok ada orang semayang. Tiba-tiba kita tengok ada lansir berak. Apa lansir berak ni? Pelik pula. Tengok rupanya Pak Mat tengah semayang. Pak Mat kenapa semayang dekat belakang lansir ni? Tak pernah dibuat orang. Lah saya pergi cari apa benda. Semayang belakang lansir. Pak Mat semayang lansir. Kenapa semayang belakang lansir? Sebab tak nak menunjuk. Susah juga macam tu. Oleh sebab itu, nak melakukan kebaikan ni secara terang boleh, secara sembunyi boleh. Tapi yang terbaiknya sembunyi. Sebab apa? Nak mengelakkan daripada fitnah, tidak ikhlas tadi tu. Itu dia. Okey, macam Farin pula sendiri pula bagaimana? Okey, saya sebenarnya ada pendapat tentang perkara. Bila saya fikir-fikir, kita dah jadi seorang selebriti dah lama dalam industri ni. Sebenarnya bila kita nak cakap pasal keikhlasan, kadang-kadang susah dalam dunia media sosial zaman sekarang ni. Bila ikhlas tu dia bukan dalam ada bentuk dia. Tak tahu. Betul. Tapi ikhlas tu dari hati. Tapi saya percaya satu benda je, keikhlasan tu dia akan terpancar. Itu adalah kerja Allah SWT. Jadi itu antara kita dengan diri kita. Ikhlas tu kita sendiri ketahuan diri kita. Apakah kita benar-benar ikhlas? Kalau kita buat tu macam ikhlas tapi ada menyambilnya, kan? Menyambilnya tu maksudnya harap-harap adalah yang nampak ke, adalah yang memuji dan sebagainya. Saya kira niat itu dan juga keikhlasan itu kita serah pada Allah, dan Allah yang akan memancarkan benda itu pada orang untuk orang menilai. Kalau ada yang tak betul dia, insya-Allah akan ada terpesong sikit pandangan orang kepada kita. Itu mungkin saya percaya pada itulah. Kalau setiap kebaikan yang orang tengok tu dan orang tiru kebaikan tersebut, berapa banyak pahala kita betul? InsyaAllah. Betul, cakap pasal banyak tengok kan. Tengok dapat pahala kan. Ni, Chef Naim pun ada dekat dia tunjuk kita masak. Ini kita nak kongsikan dengan penonton Sembang Sahur. Nak masak apa esok? Kongsilah sikit.
Assalamualaikum, bertemu kita dalam Sembang Sahur. Jadi anda bersama saya sekarang ni dalam segmen masak-masak ni bersama saya Chef Naim. Jadi sekarang ni untuk menu yang saya akan tunjukkan kali ini memang begitu mudah. Saya akan masak menggunakan daging dan juga nama yang diberi adalah daging panggang pedas. Dan juga untuk bahan-bahan yang lain yang ada adalah kita punya daun ketumbar. Okay, kita ada daun ketumbar, daun limau, okay, lemon. Ada juga sedikit kicap manis, sos tiram, serbuk cili bersama dengan bawang putih. Ini je sebenarnya dia punya bahan. Jadi kita akan mula-mula saya akan perapkan dahulu kita punya daging ni. Jadi untuk perapkan dia ni saya akan masukkan sedikit bawang putih. Kalau boleh lebihkan sikit bawang putih ni. Kalau saya suka pakai bawang putih tu lebih kurang dalam 3 ke 4 untuk daging yang lebih kurang dalam 200 ke 300 gram macam ni. Sekarang kita cincang saja semua. Alright, potong halus. Kalau saya suka potong kasar-kasar macam ni sebab apa? Sebab bila kita makan tu nanti dia akan ada rasa rangup-rangup. Masukkan semua. Alright, masukkan lebih. Okey, seterusnya saya masukkan juga sedikit kita punya sos tiram. Alright. Sos tiram lebih kurang dalam 1 sudu. Jangan terlalu banyak sangat sebab dia sedikit masin. Dan juga sedikit kicap manis. Alright, kicap manis lebih kurang dalam 2 sudu. Okey, jadi yang untuk saya punya ni, untuk biar dia rasa sedap juga, saya akan biarkan dia perap lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Lepas tu saya akan panggang. Baiklah, inilah daging yang saya dah perapkan tadi. Lebih kurang dalam 15 ke 20 minit. Sebelum tu letak minyak sedikit. Minyak ni kalau boleh jangan terlalu banyak sangat. Kita bukan nak goreng dia, tapi kita nak bagi dia rangup je dia punya kulit kat luar tu. Tapi dekat dalam dia tu masih lagi ada jus. Masih lagi ada jus daging tu. Kalau saya memang suka makan daging tu kalau boleh dia medium ke medium well. Okey, 1, 2. Okey, jadi untuk daging yang besar macam ni dia perlukan masa lebih kurang dalam 10 ke 12 minit untuk dimasak. Lepas tu nanti saya akan tunjukkan pula cara nak buat dia punya sos untuk sebelah daging tu. Jadi untuk kita punya kuah ni, saya dah pakai kicap manis kat dalam ni. Saya akan masukkan juga sedikit sos tiram. Okay. Bila ada sos tiram ni, kena jaga sikit daripada segi garam. Okay, jadi kita dah masukkan kicap manis tadi bersama dengan sos tiram. Sekarang saya akan masukkan juga sedikit bawang putih. Cincang halus. Dan jangan lupa tengok-tengok juga kita punya daging ni. Kita nak kalau boleh api sederhana je supaya dia masak secara pelan-pelan daripada luar sampai ke dalam. Okey, jadi bawang putih ni masukkan terus dalam kicap manis kita tadi. Seterusnya saya akan masukkan juga sedikit daun limau. Daun limau ni ambil dia punya daun je. Masukkan dulu daun limau. Okey, jadi dekat dalam ni tadi saya dah masukkan kita punya bawang putih, daun limau. Sekarang ni kita masukkan juga sedikit daun ketumbar. Semua ni kita hiris halus. Ni. Okay. Sedikit jus lemon. Right. Dia sebenarnya membangkitkan selera. Maksudnya tak adalah rasa, kadang kalau kita makan daging je dia akan rasa macam sedikit muak kan. Alright, seterusnya sedikit kita punya cili flake tadi. Okey, siap. Baik, jadi untuk kita punya sos ni dah siap. Daging ni masak, nanti kita boleh hidang sekali bersama dengan kuah dia. Angkat sikit. Okey, jadi sebenarnya dia ada salah satu tips lagi. Kalau nak potong daging ni, sebenarnya anda perlu bagi dia rehat sekejap. Lebih kurang dalam 3 ke 5 minit. Supaya dia punya jus daging tu semua dia akan masih kekal kat dalam. Kalau kita terus potong, nanti dia punya jus tu akan keluar. Kita potong sikit untuk kita hidangkan dekat atas pinggan kita. Cantik ni. Dan kita hias sikit dengan sedikit serbuk cili kita tadi. Dan juga sedikit daun ketumbar. Okey. Alright, jadi inilah dia menu yang saya dah siapkan untuk anda cuba buat dekat rumah, iaitu kita punya daging panggang pedas. Kalau nak tahu rasa macam mana, jangan lupa cuba.
Siapa ni boleh try ni untuk berbuka esok ni? Bang, nak tanya. Abang kat rumah sebelum PKP ni ada tak bakat-bakat terpendam memasak yang tiba-tiba terkeluar ke? Alhamdulillah ada. Bakat-bakat terpendam mengacau isteri memasak. Kalau saya masak pun saya minta bantuan dia, antaranya kalau menu-menu yang saya suka makan brown rice. Jadi brown rice tu kita buat nasi goreng kampung. Mungkin barulah rasa sedap sikit. Biasa orang kata brown rice tu tak sedap. Cuma kalau nak berkongsi tips sahur dan sebagainya, sahur saya memang elakkan pedas, elakkan masin, kopi dan teh. Saya tak minum. Adik, sambut. Sila. Saya nak mengadulah Elena tu wife dia. Okey, tadi Farin kata selalu mengacau isteri untuk memasak kan. Mungkin ada sweet moment anda bersama dengan Elena, isteri anda ketika bulan Ramadan ini. Antara yang paling sweetnya ialah dia masak dan kecah dapur, saya yang kemas. Itu sweet. Itu sweet. Tapi yang paling sweet apabila kami sangat ada banyak masa bersama, makan bersama, solat berjemaah bersama, main anak sama. Itu antara perkara-perkara yang saya anggap itu antara hikmah terbesar PKP. Itu satu sunnah Nabi di rumah tu. Nabi membantu isterinya di rumah. Bagus itu sunnah. Boleh ramai menjadi. Apa-apa bang, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Jadi anda semua mungkin ada macam-macam yang nak dikongsikan, boleh terus bersama dengan Sembang Sahur TV3. Sekali lagi terima kasih abang. Terima kasih Farin Selamat berpuasa semua. Hero Malaya kita ni. Selamat berpuasa. Saya bertu ada lagi ucapan-ucapan nak diberikan kepada peminat rumah. Teruskan bersama dengan saya di program saya Wanita Hari Ini dan juga drama saya akan datang. Tak tahu bila kerana ada PKP ni. Tapi teruskan mengikuti perkembangan saya. Alright, apa-apa pun kita rehat dulu. Kembali sebelah sini di Sembang Sahur. Sembang Sahur TV3 di bulan Ramadan. Sembang Sahur TV3 syukur selalu. Kembali dalam Sembang Sahur dan kita kembali bertiga sekarang ini. Kita dah pun ucapkan selamat tinggal kepada Farin. So kita akan sambunglah perbincangan kita pada malam ini. Itulah. Tentang apa orang kata tanggungjawab sosial ni ketika menghadapi wabak besar ni kan. Okey, baiklah Aiman, bila kita bercerita tentang tanggungjawab sosial ni, ramai yang nak membantu. Saya pasti ramai di luar sana yang sangat-sangat prihatin nak membantu. Betul. Ramai orang baik kat Malaysia ni. Ya, tapi dalam sedar tak sedar, apabila kita membantu tanpa perancangan, kita bagi sana terlebih, bagi sini terlebih, tak mematuhi juga PKP, jadi akan berlakunya pembaziran kat situ. Kau bagi ni orang makan sana, kau bagi budak IPTS makan, terlebih-lebih tanpa perancangan, jadi dah ada pula pembaziran. Apa hukum pembaziran pula ketika itu? Itu dia. Macam saya sendirilah Zack. Saya cerita pengalaman waktu tadi video kita ada tayangkan. Sebentar tadi kita buat agihan itu, kita pun fikir juga, kalau orang ini bagi, NGO ni bagi, banyak benar makanan kat rumah dia. Jadi macam mana kita nak selaraskan? Kita tanya nazir masjid. Betul lah kan? Jadi nazir masjid yang akan tetapkan rumah ni dapat dah. Jadi bagi rumah ni. Dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh rumuskan di sini adalah kita pergi kepada pihak kuasa. Betul. Sebab itu Jabatan Kebajikan Masyarakat pun menentukan bagi mereka yang nak bersedekah makanan ke, mereka perlu melalui JKM terlebih dahulu. Betul. Tapi ramai juga ada yang membahaskan, dia kata sesungguhnya rezeki yang betul hak kita adalah yang kita bersedekah. Itulah yang kita punya di akhirat. Jadi mereka tak ada masa untuk fikir ini, itu, ini. Macam mana pula tu? Mereka memang fikir aku nak saham aku ada dekat akhirat tu. Yang dekat dunia ni kalau membazir itu lantak hang lah, nak membazir. Macam mana pula tu? Kita ingat kan ada satu ketika tu yang kita ni digembar-gemburkan dengan musangking yang harganya cukup mahal. Apa nama tu, mangga harum manis sebagai harganya mahal. Tapi ia hanya berpunca daripada satu biji benih yang tak ada nilai pun. Ini disebut dalam Quran apa dia? Yang mana daripada satu biji benih bercambah 7 dahan dan setiap dahan ada 100 biji buah. Bayangkan satu biji benih tu dapat 700 buah harum manis tadi. Kita bagi RM1, dapat RM700. RM10 dapat apa? RM7,000. Kalau RM100, dia ajar kita matematik lah. Belajar matematik. Ya, waktu ini Cikgu Rafidah di sekolah saya sedang senyum ya.
Tapi proporsi Allah yang tak sangat bagi baik. secara duit lah. Mungkin Allah ganti dengan kesihatan, Betul. isteri yang baik, soleha dan anak-anak yang soleh, taat perintah Allah. Betul. Kesimpulan yang kita boleh buat adalah disiplinkan diri. Betul. Nak memberi, kita beri saja. Lillahi ta'ala. Apa-apa jangan persoalkan. Itu antara kita dengan Allah. Dan mereka yang menerima pun antara hak mereka dengan Allah. Jadi apa-apa pun, kita masih lagi akan bersama dengan kalian semua di Sembang Sahur. Esok ada, lusa. Yes. Berbezanya kali ini, Sembang Sahur Selasa, Rabu dan Khamis. Dan ada lagi kita akan kongsikan. Betul. Esok. Dan kita bersama dengan rakan tugas bersama esok dengan topiknya beribadah dalam darurat. Jadi saya nak tinggalkan anda, saya ingatkan anda bahawa jadikan tanggungjawab sosial itu sebagai amalan dan juga ibadah kerana pahalanya berlipat ganda. Teruskan melakukan amal ibadah kepada Allah. Ya, Kita jumpa lagi. Selamat bersahur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengarlah hai sobat, taat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat. Apa kau kan buat, kau kan selamat. Pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat. Ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat. Ingatlah masih ada akhirat. Astaghfirullahalazim. Ingat mati